Maisarah ni student cikgu tahun 2015 Tahun 2015. 2015 ambil kimia. Sekarang nak jadi cikgu kimia pula. Minat betul dengan kimia. Okey. So ada dalam 15 orang. Okay, dan sesi ni direkod, macam biasa cikgu rekod dan cikgu akan upload. Cuma setakat ni belum sempat upload lagi semua yang ada untuk form 4. Okay. Jadi kita mulakan kelas kita pada pagi ini, dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, kita teruskan dengan yang mana ada ni. So mungkin yang lain tu tengah betul-betul rehat. Tapi sebenarnya bila ditanya rupanya tak ada kelas tadi Okey, jadi hari ini kita simple saja. Dah keluar belum present ni? Okey, kita tengok dulu buku teks awak. Apa yang kita akan belajar hari ini. Dah muncul belum buku teks di screen? Dah muncul ke? Dah. Dah, alright. So masing-masing pastikan awak guna sebaik-baiknya, manfaatkan buku teks tu sebab buku teks tu memang dah lengkap. Okey. Dah ada warna-warni, dia ada link pautan kat tepi untuk awak tengok video apa-apa yang berkaitan lah. Okey. Jadi di samping modul untuk lebih detail ada di dalam buku teks. Alright. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini? Ringkas saja, umpama belajar sejarah, iaitu memerihalkan perkembangan model atom. Alright. So apakah atom? Kita dah lihat itu kan. Apa maksud atom? Ada maksudnya kat sini. Atom merupakan binaan asas bagi jirim. Okey, so kita dah belajar jirim hari tu 3 keadaan jirim, pepejal, cecair dan gas, dan 3 jenis zarah. Apa jenis zarah? Kelas? Apa jenis zarah? Atom, molekul, ion. Okey, so bagus tahniah. Jangan tertukar dengan keadaan jirim. Okey. Jenis zarah, atom, molekul, ion. Keadaan jirim, pepejal, cecair, gas, itu yang selalu pelajar tertukar. Jadi hari ini kita nak lihat sejarah perkembangan model atom dan juga menyatakan zarah-zarah utama dalam atom tu. Zarah-zarah itu dipanggil subatom. Sub ni maksudnya pecahan kecil lah. Pecahan bagi dalam atom tu ada apa. Okay? Dan kalau sempat, sebab kita ada masa sekejap je ni, membandingkan dan membezakan jisim relatif. Ini kalau sempat lah. Itu pun dah syenggu macam tu. Simple saja. Okey, jadi untuk lebih mudah, cikgu akan gunakan slide lah. Slide PowerPoint untuk sejarah ini. Okey. Ada paparan ni, kalau tak ada beritahu sekarang sepatutnya PowerPoint. Okey, topik 2. So sekarang kita berada dalam subtopik 2.2, struktur atom. So ini asas kimia yang sangat-sangat penting. Semua cikgu cakap penting tapi ini asas. Form 4 ni banyak kepada asas kimia. Asas kimia yang memerlukan awak betul-betul faham untuk ke peringkat lebih tinggi lah, macam cikgu Maisarah tu nanti di universiti dia belajar lebih detail lah. Ini adalah asas. Okey, jadi kita siapakah yang memulakan perkembangan penemuan model atom ini? Yang pertama, saintis bernama John Dalton. Jadi awak jangan risau tarikh-tarikh ni, tarikh 1808. Jadi yang perlu tahunya nama dan sumbangan dia. Okey, nama, highlight. Okey.
Jadi tahu nama, apa sumbangan dia? Sumbangan ni adalah beliau mendapati atom merupakan bola kecil yang tidak boleh dibahagi. Ini asas lah. Maksudnya atom adalah paling kecil. Zarah paling kecil yang mana kita tak boleh nak cut kepada yang lebih kecil. Okay. Sebab tu dipanggil asas. Umpama rumah kan, kita tengok rumah yang tersergam itu, apakah binaan asas dia? Okey. Cantik rumah tu. Apakah binaan asas dia? Batu bata kan, tapi batu bata pula terdiri daripada apa dia? So dia akan berakhir dengan atom. Merupakan bola kecil yang tidak boleh dibahagi. Rumah tadi, rumah binaan asas dia batu bata. Batu bata pula asas dia ada pasir lah, simen kan. Kemudian dalam paling kecil adalah atom. Maksudnya semua jirim dia terdiri daripada atom. Unit asas yang tidak boleh dibahagi lagi. So jangan risau, dia soalan takkan letak muka John Dalton ni dan tanya siapakah beliau. Tak ada. So tahu nama dan sumbangan. Okay, so itu bola kecil. Walaupun bola saja, tapi dia adalah asas yang membawa kepada penemuan berikutnya, J.J. Thomson. Okey, so pada tahun 1897 tadi, 1808, selepas hampir 100 tahun, barulah J.J. Thomson keluar pula dengan idea terbaru, menjumpai elektron. Jadi tadi, awak kena ingat, Dalton bola kecil, iaitu atom tidak boleh dibahagi. Bola. Lepas tu datang J.J. Thomson. Okey, apa yang dia jumpa? Okey, so J.J. Thomson ini, kita highlight benda yang nama dan juga dia punya sumbangan, menjumpai elektron. Apakah elektron? Kita akan tengok selepas ini. Okey, elektron itu salah satu zarah dalam atom, subatom. Okey, jadi beliau membayangkan atom merupakan sfera. Tadi sfera juga kan, bola tadi bercas negatif. Okey, yang mengandungi beberapa zarah bercas negatif dipanggil elektron. Okey, dia beranggapan atom itu sfera bercas negatif. So pada tahun itulah, sebenarnya bukan. Tapi kita highlight dijumpa elektron. Elektron memang ada. Sfera bercas negatif tu tidak berapa tepat. Okay, sebab atom sebenarnya neutral. Okay, so ingat dia punya sumbangan. Dalton bola kecil, tak boleh bahagi. J.J. Thomson jumpa elektron. Simple macam tu. Muka tak payah ingat. Okay, muka tak payah ingat. So itu adalah model atom Thomson lah. J.J. Thomson tadi bulat kan. Sekarang ini ada elektron. Ini elektron ni, bulat-bulat kecil tu. Okay, selepas itu muncul pula Ernest Rutherford pada tahun 1911. Tak jauh sangat bezanya, tapi abad baru. Okey, menjumpai pula kawan bagi elektron. Tadi Thomson elektron, Rutherford proton. Ada satu ringkasan yang cikgu jumpa hari itu, nanti cikgu akan share lah, yang meringkaskan sumbangan-sumbangan ni kepada satu grafik yang mudah ingat. Tapi sekarang awak ambil tahu dululah secara detailnya. Yang ringkasan tu kemudian. Okey, so proton ini dia menggambarkan cas positif tertumpu di kawasan tengah, iaitu nukleus. Jadi memang betul atom ada nukleus. Okey, ulang balik. Dalton bola kecil, J.J. Thomson jumpa elektron, Rutherford jumpa proton. Okay, lepas tu awak akan tengok nanti yang terkini kat mana elektron, kat mana proton. Jadi dua benda ni sangat penting sebab elektron dan proton adalah unit zarah-zarah subatom. Okey. Okey, itu dia Rutherford. Okey, so dalam tengah-tengah atom ada nukleus. Sama macam sel kan, tengah-tengah kita ada nukleus. So itu dia elektron bergerak lawan nukleus.
Okey, seterusnya kita ada hanya beza berapa tahun tu? 2 tahun selepas itu masa ni dah canggih sikit kot. Okey, ada pula Niels Bohr. Niels Bohr dia repair sikit model atom Rutherford ini. Okey. Dia mencadangkan elektron, okey, memperbaiki model atom. Okey, mencadangkan elektron bergerak mengelilingi nukleus dalam satu petala. Dia dah jumpa benda yang sangat penting yang kita gunakan sampai sekarang. Elektron bergerak mengelilingi nukleus. Nampak macam ada suara tadi. Setakat ni jelas Ada tersangkut apa-apa tak? Lag ke? Tak ada Okey. Boleh cikgu. Okey cikgu, boleh. Alright, so far so good. Sebab diam je kan? Sebab dengar je kan sejarah. Okey, so ini dia muka Niels Bohr. Alright, jadi Niels Bohr yang biru-biru tu menunjukkan elektron yang mengorbit mengelilingi elektron mengorbit dalam petala. Mengorbit ni macam sistem planet kan, mengorbit. Okey, jadi apa yang kita perlu tahu dalam sumbangan Bohr ni, dia mencadangkan elektron bergerak mengelilingi nukleus dalam suatu petala. Jadi perkataan-perkataan yang mungkin baru bagi awak adalah petala. Ini dia, petala. Okey. So sekarang kena alert lah dengan perkataan-perkataan baru tu. Petala, elektron, proton. Okey, seterusnya. Hari ini memang kita belajar sejarah. James Chadwick. Dia jumpa pula zarah subatom seterusnya, iaitu neutron. Jadi cikgu terus ringkaskan kat sini. Dalam atom, okey, ada zarah subatom yang cikgu pecahkan ni adalah subatom. Okey, yang pertama kita ada elektron. Dah jumpa tadi siapa jumpa? Lepas tu ada proton. Lepas tu ini sekarang ada neutron. Dah lengkap dah penemuan. Ini kita panggil zarah subatom. Sub tu maksudnya pecahan kecil lah dalam atom. Okay. So siapa yang jumpa neutron? James Chadwick. Okay. Niels Bohr Rutherford, proton, dan J.J. Thomson, elektron. So mereka ni lah yang menjumpai zarah-zarah subatom tu lah. Okay. Mana tadi? Neutron. Neutron neutral. Hampir-hampir kan perkataan dia. Dan berada dalam nukleus. Macam sila hijau je. Nukleus. Okey, betul lah. Okey. Memang silap hijau lah. Silap hijau. Nukleus. Nukleus patut macam pelik. Nukleus, dalam nukleus adanya neutron dan neutral. Hampir-hampir perkataan tersebut jangan tertukar. Okey, jadi dalam nukleus ada proton dan ada neutron. Okey. So, selamat menghafal. Jadi insya-Allah saya akan share ringkasan dia dalam satu grafik yang mudah untuk ingat sejarah ni. Biasanya soalan sejarah ni keluar dalam kertas satu. Dia tanya apakah sumbangan contoh saintis X menjumpai neutron yang bersifat neutral. Siapakah saintis X? Jadi jawapannya James Chadwick. Macam itulah lebih kurang soalan dia. Soalan yang berbentuk sejarah ni. Okey, jadi kita masuk kepada pembelajaran seterusnya yang perlu awak faham. Konsep struktur atom, zarah subatom cikgu dah buat tadi kan. Okey, iaitu proton, kita ada neutron dan kita ada elektron. Okey. Jadi kita lihat dulu proton. Simbolnya kita gunakan P kecil. Okey, charge elektrik relatif biasanya kita ringkaskan sebagai charge sajalah. Charge
positif 1. Okey, so antara kesilapan selalu pelajar buat, dia hanya tulis positif. Cik Ai cuma nak tengok ada lagi tak yang nak masuk ke Google Meet ni. Bila dah on PowerPoint kadang-kadang dia alamak. Okey. Tak ada kot. Semua dah berjaya masuk secara auto Kadang-kadang sistem auto tu tak berjaya. Okey, so ada 20 orang lah lebih kurang tolak cikgu dengan cikgu Maisarah tu. Okey, kita teruskan. Okey, so diulang CHAS tu pastikan awak tulis positif 1, bukannya positif sahaja GSIM. So GSIM relatif semua ni kita akan tengok nanti secara detail apa maksud relatif. Sekarang awak biasakan dulu dengan perkataan GSIM relatif. Kalau nak ambil tahu GSIM relatif tu apa nanti jadi pening sikit. Okey, kita belajar berperingkat Okey, seterusnya dalam dalam atom ada neutron. Kat mana neutron tadi kelas? Kedudukan dia? Nukleus. Nukleus. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Okey, so simbol N kecil. So mungkin awak tertanya, boleh tak gunakan N besar? So jawapan dia tak boleh. Okey, cas kosong. Maksudnya tidak bercas. Kalau kosong ni tak ada positif, tak ada negatif lah. GSIM relatifnya juga 1. Okey, dan terakhir untuk zarah subatom, simbol E. Tapi biasanya dalam pengajaran nanti cikgu lebih suka guna E, ada cas negatif. Dah terbiasa menandakan elektron tu bercas negatif tapi simbol sebenarnya adalah E. Atau dalam buku teks dia gunakan apa? Cuba rujuk nanti tapi kat sini betul E. Okey, cas elektrik relatif negatif 1 jangan tulis negatif saja, itu salah. Dan GSIM relatif sangat kecil, hampir 0.0005, tak sampai 1 macam proton dan neutron. Jadi elektron ni tak bagi kesan kepada GSIM, tak bagi kesan kepada GSIM atom. Yang bagi kesan kepada GSIM atom, bagi menyumbangkan kepada GSIM atom adalah proton dan neutron. Sebab dia ada GSIM dia. Elektron terlalu kecil. Selalu akan ada kat soalan macam tu Okey, jadi ini adalah struktur atom, tapi rasanya sekarang kita gunakan yang bulat. Kita tengok buku teks jap Kita gunakan okey, so sejarah dalam buku teks ada boleh baca balik. Oh, dia gunakan macam ni juga. Okey. Maksudnya alright, loading. Betul, elektron dalam buku teks pun simbol E Okey. Jadi selepas ini awak akan jumpa atom dalam bentuk macam ni. Contoh Na. Okey. Oh, tak muat. Okay. Na. Ini nukleus so kita warna sikit, ini nukleus, bukan petala lagi nanti kita akan belajar detail lah. Okey, lepas tu kita ada elektron 2. Lepas tu kita ada elektron lagi 8. Ini kita akan belajar nanti, tapi cikgu nak bagi nampak awal-awal lah ada bentuk yang kita akan jumpa selepas ini bulat macam ni je. Okey, so ini kedua-duanya adalah struktur atom. Jadi yang ini namanya petala petala. Yang pangkah tu boleh ganti dengan simbol dot macam ni simbol bulat tu elektron. So Na tu simbol unsur natrium. Kita akan belajar nanti. Okey, jadi ini adalah nukleus. Ini adalah nukleus. Okey, nukleus. Alright, lepas tu kita ada elektron.
Okey, yang bulat dan juga yang ni, yang pangkah. Lepas tu kita ada petala sudah. Petala sudah. Apa lagi tadi? Nukleus. Dalam nukleus ni terdapatnya proton dan neutron dalam nukleus. Okey, so itu yang bergerak itu adalah elektron. Dia bergerak mengelilingi petala. Okey. So rasanya itu sajalah. Sebab ini nanti tapi sempat tak? Boleh lagi ke? Sebab nanti boleh tinggalkan latihan. Okey ke setakat ni? Okey cikgu. Okey, boleh satu lagi, sikit lagi. Boleh. Boleh. Okey. Jadi awak dah faham kedudukan struktur atom tadi. Okey. Kita cuba ya. Alright. Mana tak keluar atom. Okey, cikgu cuba ringkaskan. Kita nak sambung sikit nombor proton, nombor nukleon. Okey, jadi apakah perkataan hampir dengan nukleon? Bila awak dah faham struktur atom tu senang. Tengok ni perkataan panjang-panjang ni jadi macam complicatednya. Okey? Jadi cuba awak ingat balik nombor nukleon tu apa? Nombor nukleon. Dan nukleon tu hampir dengan apa tadi dalam atom? Apakah perkataan hampir dengan nukleon? Nukleus. Kan? Ada. So, dalam nukleus ada apa tadi? Zarah subatom. Ada 3 kan? Ada neutron. Ada 3 subatom. Tapi dalam nukleus ada? Neutron dengan proton. Neutron dan proton. Sebab itu munculnya formula ini. Okey, nombor nukleon bilangan proton tambah bilangan neutron. Sebab nukleon adalah berasal daripada perkataan nukleus. Jadi dalam nukleus ada proton, ada neutron. Jadi hasil tambah neutron dan proton kita dapat nombor nukleon. Nombor bukan bilangan. Nukleon kita panggil nombor. Proton sebab kita boleh kira. Awak tengok balik tadi proton. Cikgu letak side by side. Okey, kecil sikit lah kecil sikit. Kalau guna handset tu buat landscape lah. Alright, so cuk nak comparekan. Alright, macam tu. Loading lagi. Okey, nukleus tadi ada proton. Proton ni kan? Tak ada gambar kat sini. Okey, sebenarnya okey, ada lagi kat sini proton, bulat-bulat jugalah. Lepas tu ada neutron Jadi hasil tambah proton dan neutron tadi memberikan nombor nukleon. Okey, macam tu. Dan awak perhatikan ada kat bawah tu pula sama dengan nombor proton tambah bilangan neutron. So, apa yang berbeza kat situ? Okay. Bilangan neutron sama. Okey, apa yang beza dalam dua formula ni? Bilangan proton, Allahu Akbar besarnya, dengan nombor proton. Jadi kesimpulan dia kat situ, lighter pen. Bilangan proton ni sama dengan nombor proton. Jadi awak akan mula pening Okey, jadi bilangan proton ni adalah bilangan yang kita kira tu lah. Ada berapa proton dalam nukleus dia. Kalau ada 7 lah bilangan dia. Tapi untuk proton, dia ada istilah lain, nombor proton.
Nombor proton ni seolah-olah macam nombor plate lah, nombor. Bilangan lah. Atau nak bagi macam mana bagi faham contohlah dalam kelas kita label kan, kita labelkan lelaki dan perempuan. Okey, jadi contohlah lelaki pertama, pelajar pertama kita labelkan L1. Okey, L1 tu menunjukkan bilangan dia yang pertama lah. Okey, maksudnya L1 ni adalah numbering saja. Okey, lepas tu kita ada L2 yang kedua, bilangan. Bilangan dan nombor proton ni sebenarnya angka yang sama. Cuma nombor tu macam istilah lah. Nombor proton tu adalah istilah nombor. Okey, tapi nombor nuklear tak ada bilangan. Tak ada bilangan. Jangan confuse neutron juga tak ada nombor. Jadi yang ada nombor adalah proton saja. Okey, jadi awak akan agak sedikit confuse kat situ. Okey, tapi tak apa. Cuba buat latihan. Okey, so hanya simple saja formula ya. Nombor nuklear sama dengan bilangan proton tambah bilangan neutron. Okey. Oh, sudah 3-3 dah. Jadi atom sebenarnya dia bersifat neutral. Kenapa merah? Merah bikin marah. Okey. Atom ni sebenarnya neutral. Okey, ingat balik tadi dalam atom ada zarah apa yang ada cas? Zarah apa yang ada cas? Proton. Proton, lagi? Elektron. Elektron, kan? Mana dia tadi? Okey. Penting kat mana tadi? Ni. Okey, dalam proton dan juga elektron. Okey, jadi dalam atom bilangan kedua-duanya tu sama. Kalau proton ada 4, elektron pun ada 4. Itu dalam atom. Maka dalam atom dia jadi neutral sebab nombor proton tu sama kan? Sama dengan bilangan elektron. Yang tadi kita clarifykan nombor proton ni sebenarnya sama dengan bilangan proton. Okey, proton pula sama dengan bilangan elektron. Jadi kalau kita ada kalau kita ada proton 4, jadi charge dia positif 4. Okey, P besar pula dah, P kecil. Lepas tu elektron pun mesti ada 4. Charge elektron berapa? Negatif 4. Jadi kosong. Kosong ni maksudnya neutral. Jadi bilangan proton sama dengan bilangan elektron dalam suatu atom sebab atom itu adalah bersifat neutral. Okey, jadi untuk mengira bilangan neutron, awak just tukar-tukarlah formula ni. Awak tengok soalan tu bagi apa tukar je lah. Jadi tolak, itu matematik lah. Kadang-kadang dia bagi nombor nuklear dan juga neutron. Kalau bagi nuklear dan bagi neutron, tolaklah dapat bilangan proton kan. Yang besar tolak yang kecil. Ada tak contoh kat sini? Tak ada contoh. Okey, contoh. Okey, last. Okey, atom klorin mempunyai 17 proton. Apa maksud 17 proton ni? 17 positif. Apa? Apa maksud 17 proton? Jumlah proton. Jumlah, iaitu bilangan. Bilangan proton. Apa yang sama dengan bilangan proton? Bilangan elektron. Sebelum tu, bilangan proton sama dengan Bilangan nuklear dia. nombor proton. Tadi kan? Betul-betul. Jadi selesai dah. Nombor proton berapa? 17. 17 kan?
So memang agak mengelirukan sebab ada bilangan proton, nombor proton. Itu istilah bahasa Melayu. Kalau istilah bahasa Inggeris lagi lawak tertukar. Iaitu kalau proton number lah atau proton number. Kalau bilangan proton jadi number of proton, lagi confuse bahasa Melayu dia jauh sikit bilangan dan juga nombor. Okey. Dan nombor nuklein. Apa formula tadi? Nombor nuklein sama dengan apa yang ada dalam nuklein? Proton Nombor? proton Proton dengan nombor neutron. bilangan. Neutron Bilangan. tak ada nombor. Bilangan neutron. Dia ada bilangan saja. Yang ada nombor hanya nombor nuklein dan nombor proton. Jadi awak tengok baliklah. Kalau awak sebut nombor neutron salah. Okey. Alamak, tulisan color ni. Okey, tukar balik. Tukar kepada gelap sikit. Alright. Nombor proton berapa tadi? 17. 17. Okey. 17 proton dan 18 neutron. Jadi berapa nombor nuklein? 35. Okey. Jadi satu lagi perwakilan AX, AZ ni. Okey, yang ke atas ni adalah nombor nuklein. Bawah ni adalah nombor proton. Okey. So ada di slide sebelum ni ini dia. Awak simbol okey. So awak akan tengok jadual berkala tu, boleh tengok jadual berkala. Hidrogen H, helium He, lithium Li, beryllium Be. Setiap unsur dalam jadual berkala, awak tengok jadual berkala nanti kat belakang ada formula dia tersendiri, simbol. Karbon C besar. Okey. Jadi simbol itu kita letak macam ni, Na. Then atas tu nombor nuklein. Okey, awak tengok dalam jadual berkala, nanti confuse jadual berkala 23 tu bawah. Itu yang nanti awak confuse Tapi perwakilan standard yang besar kat atas. Cuba tengok jadual berkala. Awak akan nampak nombor besar kat bawah Okey, cuma perwakilan standard piawai ni nombor besar di atas. Nombor besar tu apa? Nombor nuklein. Okey, boleh? Boleh cikgu. Boleh Jadi senang. Sekarang Na 23 11. 23 tolak 11 dapat 12. Apakah 12 tu? Nombor nuklein ada, nombor proton ada. Jadi bakinya apa? 12. Bakinya apa? Mana? Elektron sama dengan proton. Nombor bilangan neutron. Okey, jadi nanti dalam modul tu awak cuba buat Okey, ada 11.40. Okey, jadi perwakilan dia tadi X tadi, maksudnya kita tak gunakan X jadi kalau klorin kita gunakan Cl. Kat atas nak letak apa? Nombor yang besar? Kita kira tadi? Nuklein. Ya, nombor nuklein 35. Okey, lepas tu bawah nombor proton 17. So itulah dia perwakilan dia. Okey. Alright, jadi selepas rehat nanti ada setengah jam untuk waktu kimia tu, tutorial tu. Terus buat latihan modul siapa yang ada modul. Muka surat 12. 12, 13, 14. Nanti dekat WhatsApp lah. Okey, 12 sampai 16. Simple saja. 12 sampai 16 nampak macam banyak surat tapi simple saja. Okey. Alright, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada ke? Ada 12. Okey. So, yang belum ambil modul tu pergi ambil kat guard house sekolah.
Okey, 12 sampai 16 soalan-soalan modul berkaitan dengan topik hari ini lah. Alright, so kalau tak ada apa-apa, tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan kelas dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina. Alright, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okay. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Semua. Terima kasih, Cikgu.